dalam masjid je. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati lagi dimuliakan Al-Fadhil Tuan Imam Al-Fadhil Tuan Bilal yang berusaha lagi dikasihi barisan ahli lembaga pengurusan Masjid Abidin. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, hadirin dan hadirat yang diberkati Allah sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu dan dapat kita bersama-sama pada malam ini bagi meneruskan lagi perbincangan kita seperti biasa menerusi kitab Risalah At-Tauhid. Mudah-mudahan sama-sama kita beroleh manfaat yang besar insya-Allah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sambung perbincangan kita muka surat 38. Perenggan yang keempat, iaitu sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala yang keempat, iaitu dalil mukhalafatuhu lil hawadith. Dalil mukhalafatuhu lil hawadith. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang yang keempat, dalil mukhalafatuhu lil hawadith, iaitu jikalau Tuhan serupa dengan yang baharu, nescaya jadilah Tuhan ini baharu juga. Kerana barang yang boleh jadi atas salah suatu daripada dua yang serupa itu harus pula atas lainnya, maka baharu Tuhan itu mustahil. Kerana telah wajib bagi Tuhan bersifat qidam dan baqa'
Yang demikian tetaplah Tuhan itu bersalahan dengan segala yang baharu. Bagaimana dalil naqlinya? Laisa kamitslihi syai'un. Artinya tiada sesuatu jua pun serupa dengan Tuhan. Baik, muslimin yang dirahmati Allah sekalian, jadi hari ini kita masuk dalil sifat yang keempat, iaitu sifat mukhalafatuhul hawadis. Wajib kita beriman bahawa Tuhan ini, Allah Ta'ala ini bersifat dengan tidak sama dengan makhluk, tidak sama dengan yang baharu. Makhluk ni maknanya yang baharulah, baharu ni maknanya makhluk lah. Jadi Tuhan ni dia memang tidak sama dengan makhluk. Akal kita tak boleh terima bahawa Tuhan ni sama dengan makhluk. Jadi wajib kita berpegang bahawa Allah Ta'ala ni berbeza dengan makhluk, tidak sama, bersalahan dah. Diterjemah dengan kitab-kitab lama sebagai bersalahan dengan yang baru, ataupun kita terjemah dengan bahasa mudah, Tuhan ni tak sama dengan makhluk. Apa-apa yang berkaitan dengan makhluk, Allah Ta'ala tidak begitu. Apa-apa yang berkaitan dengan makhluk, Tuhan bukan makhluk. Baik, muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Jadi dalil dia macam mana? Dalil dia ialah, kita dah sebut sebelum ni, mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan baharu. Jika Tuhan bersifat dengan baharu, maka Tuhan akan memerlukan kepada yang membaharukan. Jadi dia ni jadi baharu, memerlu kepada yang menciptakan dia. Jadi mustahil sebab dia ni Tuhan. Jadi kita dah bincang panjang lebar dah sebelum ini, dia akan jadi daur dan jadi tasalsul. Jadi bila jadi daur itu mustahil, tasalsul pun mustahil. Jadi bila daur dan tasalsul itu mustahil, maka mustahil atas Allah bersifat dengan baharu. Maka Allah Ta'ala mestilah bersifat dengan sedia ada. Bersifat dengan sedia ada, bukan bersifat dengan baharu. Maknanya Tuhan ini memang sejak azali lagi dah ada. Kalau baharu ni dulu tak ada, kemudian ada, tu baharu ada. Jadi Tuhan ni baharu tak? Tuhan ni sedia ada. Sejak azali lagi Tuhan dah ada, dan selama-lamanya Tuhan kekal ada. Kalau tak, dia bukan Tuhan lah. Kalau Tuhan bersifat dengan baharu, lemah Tuhan. Kalau lemah Tuhan, macam mana boleh cerita tu alam yang hebat dengan galaksi, dengan planet, dengan matahari, dengan bulan, bintang dan sebagainya. Tuhan yang lemah memang tak mampu nak ceritakan alam ini. Jadi mesti Tuhan tu maha kuasa, mesti Tuhan tu dia pencipta, bukan dia tu makhluk. Kalau dia makhluk, dia mengharapkan kepada yang mencipta dia, dia tu lemah lah. Kalau dia lemah, maknanya yang lemah tidak layak jadi Tuhan. Jadi akal kita tak boleh terima bahawa Tuhan bersifat dengan baharu, dan akal kita wajib terima bahawa Tuhan mesti bersifat dengan sedia ada, bersifat dengan kidam. Jadi tuan-tuan mati Allah sekalian, begitu juga apabila mustahil Tuhan bersifat dengan baharu, maka mustahil juga Tuhan serupa dengan yang baharu. Tuhan sama dengan yang baharu. Okey? Contohnya Tuhan ada tangan macam makhluk. Mustahil ke tak? Akal kita dah awal-awal lagi kata mustahil. Sebab apa? Tangan tu ialah baharu. Tangan tu ialah anggota yang berjisim. Jisim tu sifat dia baharu. Dulu tak ada, kemudian dia ada. Kalau Tuhan ada tangan yang berjisim, tapi Tuhan ni bersifat dengan tidak baharu, tak munasabah. Sedangkan tangan tu bersifat baharu, tiba-tiba zat Tuhan tu tidak baharu. Akal kita tak boleh terima, tuan-tuan. Gini kita beri contoh. Dia ada dua perkara yang berlawanan yang memang tidak boleh duduk sekali. Okey, antaranya contoh gerak dan diam. Okey, gerak dan pegun. Contohnya tiang ni. Sekarang ni tiang ni gerak ke ataupun dia tengah pegun? Jawab dia tengah pegun. Bila kata dia pegun macam ni, dia tidak bergerak, ataupun dia diam, dia tidak bergerak. Okey? Contoh kipas sekarang ni, dia bergerak ke dia diam? Dia bergerak, maka dia tidak diam. Boleh tak kalau kita kata kipas pada masa yang sama ni dia gerak dan pada masa yang sama dia diam? Sekarang ni gerak tak? Gerak dah. Mas sekarang ni diam tak? Tak.
Boleh tak? Dalam masa yang sama dia gerak dan dia diam. Boleh tak? Tak boleh. Abdidan la yajtami'an. Dua benda berlawanan tak boleh terima tuan-tuan. Tiang ni. Okey. Sekarang ni dia duduk diam. Dan sekarang ni dia masih dia bergerak. Agak-agak boleh terima tak? Tak boleh terima. Dia mesti salah satu tuan-tuan. Baik, kita beri contoh hidup ke mati tak? Okey, tuan-tuan sekarang ni hidup ke mati? Hak boleh dengar sekarang ni. Hidup lah. Maknanya tak mati. Boleh tak seseorang tu dia hidup dan tak mati? Boleh tak? Tak boleh. Dia mesti dia salah satu. Sama ada dia hidup atau mati. Anda kata dia duduk kat hospital, mati otak sekalipun, dia masih lagi hidup. Kalau lah dia mati dah duduk hospital, duduk kubur. Faham? Jadi orang hok mati otak, orang hok koma lama, dia hidup ke mati? Dia masih lagi hidup, dia tak mati lagi. Cuma dia seolah-olah macam mati, tapi dia hidup lagi. Kalau dah ada hospital dah dan tak beri bantuan pernafasan dah, tanah kubur je. Kalau kafir tanah jerak. Gitulah. Kerana mati dengan hidup tidak boleh hidup sekali. Sebab tu ahli neraka tuan-tuan, ahli syurga tuan-tuan, dia kekal hidup, dia tak ada mati-mati dah. Jadi seksa macam mana hancur lebur badan diseksa di neraka Allah Ta'ala waliyazubillah. Jawab dia tak rasa mati. Jadi janganlah orang kafir bila dia ingat bila dia diazab di neraka, tak apa lah. Dia azab pecah buruk mati. Tak, pecah buruk tu hidup lagi. Dah sakit pecah buruk tu. Pecah muka habis cahaya daging-daging, belulang sebagainya ni, tak apa mati, tak apa, dah rasa benda dah tak mati, dia hidup. Kerana Allah Ta'ala di akhirat lagi Allah Ta'ala buang mati tu. Tak ada mati, dia akan hidup selama-lamanya. Sama ada dia orang beriman ke ataupun orang tak beriman. Di akhirat nanti tuan-tuan, Allah Ta'ala jadikan kematian ni seperti seekor kibas. Disebut oleh dalam riwayat Ibn Abbas, Allah Ta'ala jadikan, ciptakan kematian ni, bentukkan dia dalam bentuk seekor kibas dan disembelih kibas tersebut. Itu simbolik kepada ataupun isyarat kepada lepas pada ni tak ada terus dah mati, semuanya akan hidup selama-lamanya. Betul tak? Manusia ahli syurga hidup selama-lama, jin dengan setan pun hidup selama-lamanya, ahli neraka waliyazubillah pun hidup selama-lamanya. Mati tak? Masing-masing tak mati lah. Maknanya tuan-tuan, nak cerita di sini, hidup dengan mati tak hidup sekali. Dia mesti salah satu. Jadi sekarang ni tuan-tuan, ada kat masjid ni, boleh memayang, boleh dengar kuliah. Mana hidup lagi lah, tak mati lah. Dah tidur, hidup lagi. Cuma tidur je. Tu panggil mati kecek, tak mati besar. Mati kecek tidur lagi. Tengok lah, tidur tu mati dah kan ustaz. Dia mati kecek. Mati kecek ni hidup lagi. Nama je mati kecek tapi hidup lagi. Nama masih lagi dia hidup. Maknanya tuan-tuan ada dalam kuliah mari masjid, hidup lah. Kalau duduk dalam kubur dah. Jadi boleh tak kata sekarang ni kita sekarang ni hidup dan sekarang ni kita mati? Tak. Kita hidup sekarang ni, mungkin 100 tahun akan datang baru kita mati. Mungkin lah. Jadi dia tak boleh pada masa yang sama. Kalau pada masa yang sama, jawab dia mustahil. Tak ada orang percaya pun. Contohnya, tukang ceramah cerita tak? Okey, saya hak ceramah kemarin tu saya mati. Sekarang ni hidup mula. Tak cerita. Mati-mati lah, dah hidup dah. Akhirat pula hidup lagi ni. Jadi orang tak percaya tuan-tuan. Dan memang pelawak dah kira sekebang tebal mana pun. Jadi sebab hidup dan mati dia tak boleh hidup sekali. Baik. Nak ceritanya gerak dan diam tak boleh hidup sekali. Hidup dan mati tak boleh hidup sekali. Faham dah? Jadi ada benda yang berlawanan macam ni tak boleh hidup sekali. Dia kena salah satu. Dia gerak ataupun dia pegun. Dia hidup ataupun dia mati. Begitu juga dengan khalik dan makhluk. Pencipta dan makhluk yang dicipta. Makhluk ni maknanya yang dicipta. Makhluk ni maknanya yang dicipta. Pencipta ialah khalik. Jadi ada dua, khalik dengan makhluk. Dia tak boleh duduk sekali. Khalik ke makhluk? Kalaulah dia ni khalik yang hakiki, maka dia bukan makhluk. Kalaulah dia makhluk, dia bukan khalik, pencipta yang hakiki. Faham ke tak? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ni Allah Ta'ala khalik ke makhluk?
Khalik lah. Bila Allah Ta'ala khalik, takkanlah dia ada sifat-sifat makhluk. Kalau dia ada sifat makhluk, mana boleh. Khalik tu dia ada sifat makhluk. Dialah khalik, dialah makhluk. Tak boleh dua benda yang berlawanan dia tak akan duduk sekali. Faham? Akal kita tak boleh terima bahawa Tuhan ni adalah khalik dan Tuhan ni makhluk. Dan kalau Tuhan tu makhluk, siapa pula khalik dia? Siapa pula pencipta dia? Akal kita tak boleh terima. Sedangkan dia bersifat dengan sedia ada dah. Memang sejak azali lagi dah ada dah tuan-tuan. Maka di sini akal kita tak boleh terima bahawa Khalik ini ada sifat makhluk, ada persamaan dengan makhluk. Khalik lah. Makhluk lah. Dia tak boleh gabung dua ni. Dia dua benda yang berlawanan. Contoh, kita sekarang ni benda, kita makhluk. Kita ada sifat khalik? Tak ada. Tak ada. Kita makhluk sebab kita tak ada, kemudian kita ada. Kita dijadikan. Tak ada sifat khalik kita tuan-tuan. Tak ada sifat khalik yang hakiki. Kita tak boleh nak menjadikan sesuatu, tak boleh. Dan orang puan lahir anak tu, dia bukan menjadikan, dia melahirkan anak. Dia bukan menjadikan anak tu. Kalau dia menjadikan anak, dah ayah air mani dah, tuh jadi lalu dah. Tapi kena air mani semacam, kena nikah semacam, kena bersama juga. Maknanya bukan yang cerita anak tu, dia cuma melahirkan anak melalui dia, bukan dia buat anak tu. Walaupun kita kata buat anak, dah buat anak. Tapi yang buat tu Allah Ta'ala, bukan dia. Jadi tuan-tuan, bila kita ada sifat makhluk, tak ada sifat khalik dalam diri kita. Kita bukan hakikat khalik, kita ni makhluk. Maka kalau Tuhan ni, dia khalik, takkan dia ada sifat makhluk. Dia dua benda yang berlawanan, ni tak boleh bertemu. Dua benda yang berlawanan tuan-tuan. Dia tak boleh bertemu, mana boleh. Dia lah khalik, dia makhluk. Maka tuan-tuan mati Allah sekalian, bila sebut sifat Tuhan, Tuhan ni dia adalah khalik, maka dia mesti tidak sama dengan makhluk yang bersifat dengan baharu. Sebab apa? Sebab mustahil akal kita tak boleh terima bahawa Tuhan ini ada persamaan dengan yang baharu. Okey? Faham tak? Kalau Tuhan ni baharu, tamanya mustahil. Sebab bila Tuhan baharu, Tuhan tu lemah. Dan Tuhan perlu kepada pencipta. Tak munasabah. Kita dah bincang panjang sebelum ni. Kalau Tuhan tu ada sifat baharu, maka Tuhan tu makhluk. Bila Tuhan tu makhluk, bukan khalik. Dah siapa khalik? Tuhan mestilah dia khalik, bukan dia makhluk. Okey? Walaupun kata dah ada lah, dia khalik dan dia ada sifat-sifat sikit, sifat makhluk. Tak ada. Kalau sesuatu tu ada sifat makhluk, dia makhluk. Kalau sesuatu tu ada sifat khalik, dia khalik. Dia tak akan capur-capur macam rojok gitu. Kita buat mi sup, mi celup boleh capur-capur. Kita buat tom yam boleh capur. Sebab dia benda tu tak berlawanan. Air capur dengan timur, tak ada masalah. Ayam rebus dengan garang, tak ada masalah. Tu bukan benda berlawanan. Benda berlawanan yang tak ditemu. Diam dengan gerak, tak boleh temu. Dia kena salah satu. Hidup, mati contohnya. Khalik, makhluk. Dia tak boleh. Dia kena salah satu. Tuhan khalik. Maka kita ni bukan khalik, kita ni makhluk. Jadi makhluk ni apa dia? Yang diciptakan. Segala benda yang diciptakan ialah namanya makhluk. Dan siapa yang cipta? Khalik. Jadi khalik ni dia dicipta ke tak? Dia pencipta. Sebab ada kalau orang etis dia tanya. Cerita ni benar tuan-tuan, bukan kita reka buat modal ceramah je ni. Etis dia tanya, dah kalau Tuhan yang cipta kita, siapa yang cipta Tuhan? Kita kata soalan tu dah apa cerdik bodoh. Mu tu cerdik dah hanya soalan buat apa pula? Sebab bila dia Tuhan, mestilah dia pencipta, dia bukan dicipta. Sebab kita tanya soalan, kalau Tuhan ciptakan kita, siapa pula cipta Tuhan? Jawab dia Tuhan. Dia pencipta. Takkanlah dia yang dicipta juga. Kalau dia dicipta juga, dia bukan Tuhan, dia makhluk. Dia sama dengan kita lah. Tuhan ni mesti dia pencipta. Jadi tak ada soalan yang mana tanya Tuhan tu siapa cipta, tak ada. Macam gini tuan-tuan, soalan tu tak kena. Macam kita tanya ayah haji lah, dah lama dah mengandung tu bila nak beranak? Contoh, lelaki bayar mengandung tapi tak beranak, tak melahirkan anak kan. Kalau kita tanya haji bila nak beranak, lama dah kat 3 tahun perut boyo. Kita kata gitu. Orang marah tak? Marah lah. Dia kata bodoh mu. Tak maaf kasar kan. Tapi betul lah soalan tu tak cerdik. Bodoh lah maknanya. Tanya benda soalan gitu.
Orang tanya soalan kita sebab apa? Sebab orang lelaki. Dan bila lelaki, taklah yang anak. Benda tu orang puang. Dia memanglah orang lelaki ngandung. Kadang-kadang perut dia besar dia orang puang. Contoh. Besar dia perut pada orang puang. Orang ingat kalau dia pakai tudung tu ingat orang puang ngandung dah. Contohnya lah. Tapi bukan dia beranak. Bukan dilahirkan anak. Dia buat benda. Perut besar, berak je lah. Dia boleh bawa keluar tahi lah. Bukan boleh bawa keluar anak. Maka tuan-tuan mati Allah sekalian, soalan tak logik dah. Kalau lah namanya lelaki, tak akan boleh mengandung, tak boleh beranak. Tak boleh beranak tuan-tuan. Bukan kejadian ada gitu. Maka kalau orang tanya, dah bini, siang ke binimu seorang beranak? Mu pula beranak? Dia kajak ke suami. Oh cerdik soalan dia. Nampak macam bijak soalan, tapi tak cerdik lah. Kan kita tengok siang ke orang puang. 5 orang anak orang puang lelaki beranak. Dia kata siang ke binimu. Dia semua beranak. Mu kok beranak sekali. Ni terus ke bini semua Dia ingat macam jual kuih koci. Boleh gile-gile. Dah siang ke binimu 5 orang je semua. Ambil kok tugas sekali. Beranak kok sekali. Kita kata dah cerdik orang ni. Tanya benda soalan tak logik. Begitu juga kalau etis dia tanya tuan-tuan. Kalau Tuhan yang ciptakan kita. Sebab etis ni tak percaya ke Tuhan kan. Jadi dia menafikan Tuhan lah. Jadi soalan dia tu nak menafikan Tuhan. Tadi soalan dia tak bijak lah. Dia kata, dah kalau Tuhan ciptakan kita, siapa yang cipta Tuhan? Dia kata, mudah je. Kalau dia Tuhan, dia pencipta, bukan yang dia cipta. Faham di sini tuan-tuan? Bermakna kita kembali pada perbincangan kita. Mukhalafatu lil hawadis. Tuhan ini wajib akan kita menerima Tuhan ni dia tak sama dengan makhluk. Tak sama dengan baharu. Sebab dia tu sedia ada dan dia tu khalik. Faham tuan-tuan? Contoh lah. Kita bagi contoh. Boleh tak kata Allah Ta'ala tu duduk atas langit? Boleh ke tidak? Kalau budak-budak tanya, boleh. Mak, Tuhan ada mana? Kita jawab, Tuhan ada atas langit. Betul tak soalan? Jawab dia, ngemak-mak kena atas sekolah semula. Kalau jawab gitu. Biar pergi fadu'ain mula mak. Kalau jawab gitu. Faham tak tuan-tuan? Maknanya mak tak pandai nak ajar anak. Dengan gitu, mak bahaya akidah. Sekali dengan anak bakal bahaya akidah. Mana boleh jawab Tuhan atas langit? Faham ke tak? Boleh jawab Tuhan atas langit? Kita tanya pula, dah Tuhan atas langit ke Tuhan atas arash? Pula dah. Dalam Quran sebut atas arash. Dalam hadis sebut atas langit. Hak mana atas langit ke atas arash? Arash bukan langit. Arash di atas pada atas langit. Di atas lagi pada langit. Kalau atas langit di bawah arash. Faham ke tak? Hak mana atas arash ke ataupun bawah arash? Pening nak jawab. Kalau hak tu pun pening dah nak jawab. Apa jadi pening? Sebab salah jawapan. Tu yang jadi pening tuan-tuan. Kalau tak salah, tak pening dah. Jadi kalau mak jawabkan nak Tuhan ada mana? Tuhan atas langit. Jawapan tu salah dan bahaya akidah. Bahaya akidah mak, bahaya akidah anak. Mak tu kena atas semula kafar. Di atas anak kafar, pegang mak suruh belajar lalu. Yang ngaji padu'ain. Salah tuan-tuan dan bahaya akidah. Apa pula? Dah Tuhan ada mana? Jawab dia, Tuhan tidak bertempat. Tu je jawapan dia. Sebab tempat-tempat ni, tempat tu makhluk dah. Tempat tu benda, makhluk ke khalik? Dia setiap benda ni sama ada khalik ataupun makhluk. Tempat tu khalik ke makhluk? Tempat tu makhluk. Allah Ta'ala ciptakan tempat. Alam ni, Allah Ta'ala ciptakan alam ni. Masa, khalik ke makhluk? Masa pun Allah Ta'ala ciptakan. Pendiri. Arah. Depan, belakang, kiri, kanan. Siapa ciptakan? Allah Ta'ala ciptakan. Dia, sebab dia makhluk. Contohnya ruang, dimensi. Apa semua tu? Khalik ke makhluk? Dia sama ada dua. Sesuatu tu sama ada dia khalik atau makhluk. Agak-agak dimensi, ruang. Dia khalik ke makhluk? Dia adalah makhluk. Dia bersifat dengan baharu. Andai kata dia jawab Tuhan duduk atas langit, Tuhan duduk atas arash, maka di sini dia menyama seolah-olah menyamakan Tuhan ni bertempat, sedangkan tempat tu makhluk. Yang kedua, dia menyatakan Tuhan itu berarah. Arah tu makhluk, arah atas ataupun di bawah arash. Contohnya arah tu makhluk. Okey, Allah Taala duduk.
Contohnya, duduk tu ialah perbuatan makhluk berjisim. Okey? Duduk tu seolah-olah macam jisim. Iaitu di sini dia sabitkan seolah-olah Tuhan tu berjisim. Jisim tu makhluk. Tuhan memerlukan ruang. Dah duduk atas langit, dah duduk atas arasy, ruang lah maknanya mengambil ruang. Ruang tu adalah makhluk. Faham tak? Langit pula makhluk, dan maknanya bila duduk atas langit dia mengharap kepada langit untuk dia duduk. Jadi berapa dah faktor persamaan Tuhan dengan makhluk apabila dia kata Tuhan atas arasy ataupun Tuhan atas langit? Boleh terima tak agak-agak? Tak boleh. Tuhan ni bukan makhluk. Tuhan ni bersifat dengan sedia ada. Tuhan ni khalik. Khalik ni bukan makhluk. Pada jawapan dia mana? Jawapannya Tuhan memang tak bertempat. Hak bertempat ni makhluk. Contoh malaikat. Malaikat atas langit. Malaikat duduk sebelah kita. Malaikat duduk dalam syurga. Malaikat duduk neraka. Malaikat bertempat ke? Malaikat bertempat lah sebab dia makhluk. Faham tak? Kita bertempat kot. Duduk rumah, duduk sejik. Orang bang pun duduk luar lagi. Contohnya lah. Duduk kat skuter lagi. Contohnya. Orang bang duduk mayang. Contohnya. Ataupun orang ngajar duduk aing, duduk pergi. Duduk mana? Tengok pergi karaoke lagi. Bertempat lagi. Sabarlah kita makhluk. Sebut apa? Arasy. Arasy ada mana? Tak apalah. Arasy tu makhluk. Syurga ada mana? Tak apa tanya syurga ada mana? Sebab syurga tu makhluk. Dia bertempat di kanan arasy contohnya. Okey. Roh ni bila dia mati, roh ni pergi mana? Roh ni pergi kat syurga ke pergi dalam bumi lah, pergi mana? Sebab boleh jawab gitu? Boleh, sebab dia makhluk. Jadi apa-apa yang berkaitan dengan makhluk kita sabitkan bertempat. Tak apa sebab dia makhluk. Malaikat makhluk. Jadi kita kata dia berjisim. Tak apalah. Kita kata dia mempunyai arwah atas. Tak apalah. Kita kata dia bertempat. Tak apa sebab malaikat makhluk. Tapi kalaulah ditanya Tuhan ada mana, jawab dia Tuhan bukan makhluk. Tuhan ni dia tidak bertempat, tidak berarwah, dia tidak mengambil ruang, tidak mengharapkan arasy untuk dia duduk. Tuhan tidak berjisim sebab semua tu adalah makhluk. Faham tuan-tuan? Jadi macam mana? Jadi jawapan dia mudah. Tuhan ni mukhalafatul lil hawadis. Tuhan ini tak sama dengan makhluk. Itu asas pada akidah kita. Dia asas kita belajar sifat 20 ni tuan-tuan. Sebelum masuk tu dia asas konsep dia secara umum gini. Kita kena pegang dan wajib percaya bahawa Tuhan ni mempunyai segala sifat kesempurnaan. Tak ada kurang langsung. Sebab dia Tuhan. Kalau dia kurang dia bukan Tuhan. Dan macam mana kalau dia kurang dia lemah? Dah kan lemah nak cerita alang punya hebat gini. Alang ada depan mata kita hebat. Dah kan Tuhan lemah. Maka Tuhan ni mesti memiliki segala sifat kesempurnaan. Itu yang pertama. Yang keduanya, tidak ada yang sama dengan Tuhan. Tuhan tak sama dengan makhluk. Itu konsep akidah. Dua. Tuhan mempunyai segala sifat kesempurnaan. Yang kedua, Tuhan tidak sama dengan makhluk. Jadi dah kalaulah dia tetap kata dah Tuhan atas langit kok, dibimbangi macam ni tuan-tuan. Dibimbangi gini. Dibimbangi bila dia samakan Tuhan dengan makhluk. Bila kata dia samakan Tuhan dengan makhluk, maknanya dia telah menyamakan Tuhan dengan sesuatu. Dalam bahasa Melayu, menyamakan Tuhan dengan sesuatu. Terjemah dalam bahasa Arab, nama dia syirik. Syirik ini dalam bahasa Arab, terjemah dia menyamakan Tuhan dengan sesuatu. Jadi dia telah menyamakan Tuhan dengan makhluk. Pada tempat, pada sifat, pada arwah, pada jisim, pada ruang, pada berhajat kepada langit dan arasy dan segala-galanya. Maka dia menyamakan Tuhan dengan sesuatu, dibimbangi jatuh pada syirik waliyazubillah. Dan bila syirik dibimbangi jatuh pada kafir waliyazubillah. Ni yang kita bimbang. Semayang bang tapi akidah berbahaya. Tak sedar dalam keadaan akidah dia ni tak sah. Akidah dia ada unsur syirik. Boleh jatuh kafir ke? Jawab ada. Boleh tuan-tuan. Kita tak kata confirm jatuh. Wallahualam, tu terserah pada Tuhan. Tapi mensyirikkan Tuhan boleh jatuh pada kafir. Ya ke? Dah dia bukan sembah tok pekong tu kan. Dia bukan sembah berhala. Dia cuma pegang Tuhan atas arasy je. Dia nak jatuh kepada kufur, dia ada 3 cara. Waliyazubillah. Yang pertamanya, dia dengan perbuatan. Dia sembah berhala. Dia sembah tok pekong.
Disembahlah apa-apa selain Allah Ta'ala, tu perbuatan. Ada syirik yang keduanya dengan mulut. Dia ngaku dia keluar Islam ke, dia ngaku dia beragama lain ke, jatuh syirik, jatuh keluar daripada Islam dengan lidah. Tadi dengan perbuatan, yang kedua dengan lidah, yang ketiga ni yang tak nampak ni, yang dengan hati. Dia semayang, dia baik, dia kuat sedekah, dia suka belanja orang, dia ejeki masjid, contohnya lah. Kadang-kadang dia nak jadi tok imam, tapi dalam hati dia beranggapan bahawa Tuhan sama dengan makhluk. Bahaya tak agak-agak? Bahaya, waliyazubillah. Waliyazubillah. Mitok jauh sangat-sangat. Tuan-tuan mati Allah sekalian, kalau kita buka lah, kita panjang sikit perbincangan kita berkenaan dengan mukhalafatul hawadis contohnya. Okey, tapi sebelum tu kita nak sentuh lagi beberapa ayat mutasyabihat yang bahaya huraian pemahaman yang mana boleh menyebabkan sesuatu kenyataan tu seolah menjuruh kepada Tuhan tu sama dengan makhluk. Contohnya tuan-tuan, boleh tak kita kata Tuhan ada tangan? Kita baca Al-Quran, yadullah fawqa aydihim. Tangan Tuhan di atas tangan-tangan mereka. Boleh tak kita kata Tuhan ada tangan? Boleh ke tidak? Kita tengok situasi dia. Okey? Kalau Tuhan ada tangan, tangan tu khalik ke makhluk? Tangan tu apa dia? Tangan tu apa dia? Tangan ni definisi dia, maksud dia ialah suatu anggota berjisim yang melekat pada tubuh ataupun zat. Betul tak? Satu anggota berjisim yang melekat pada tubuh ataupun yang ada pada tubuh ataupun ada pada zat yang membantu kerja-kerja dan sebagainya atau membuat kerja. Jadi bila kata gitu, tangan ni adalah anggota berjisim. Jisim ni khalik ke makhluk? Jisim ni adalah makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Kalau dia kata Tuhan tu berjisim, tangan tu berjisim. Bila tangan tu berjisim, takkanlah Tuhan tu makhluk. Mustahil. Dah kalau Tuhan makhluk, siapa khalik? Jadi Tuhan tak sama dengan makhluk. Jadi boleh tak kata Tuhan ada tangan? Tak boleh kata Tuhan ada tangan. Sebab tak kena bahawa Tuhan sama dengan makhluk. Tak ada, tangan tu makhluk. Walaupun dia kata tangan Tuhan tak sama dengan tangan kita. Tangan Tuhan tak sama dengan tangan makhluk. Tangan Tuhan tangan lah. Dia tangan macam mana? Tangan yang layak bagi dia lah. Tuan-tuan, kalau saya tanya tuan-tuan tak? Okey. Tuan-tuan ada kaki tak? Ada kan? Okey. Apa beza? Ni bukan pick up line ni bukan pick up line. Dia ingat tanya apa beza kan, ingat pick up line pula. Kalau tuan ada kaki tak? Ada kaki. Betul tak kaki Okey, apa beza kaki tuan-tuan dengan kipas? Kaki kipas depan ni, kipas diri ni. Diri kipas ni menunjuk orang ada kaki lah sebab dia diri. Orang atas tu gantung tak ada kaki. Jadi tuan-tuan tengok depan ni ada kipas kaki warna merah ni. Apa beza kaki tuan-tuan dengan kipas? Sama tak? Sama tak? Sama ke tak? Ada tak persamaan? Okey, sama ke tak? Jawab tak sama. Okey, ada tak persamaan? Ada. Apa persamaan dia? Nama. Nama lah. Betul dah lagi? Persamaan dia mudah. Walaupun tuan-tuan kata, tak sama. Tak ada mana sama tu kaki kipas, ni kaki kita. Nama je kaki, tapi kaki kita lain. Kaki kita ada darah, ada kulit, kaki kipas gitu, kipas. Jawab dia sama. Mu katalah tak sama pun. Sama. Ada benda tak sama. Apa dia? Kakimu tu berjisim, kaki kipas pun berjisim. Sama tak? Sama lah. Jadi kedua-duanya berjisim. Sama lah. Mu kata tak sama. Mu katalah 10 kali pun tak sama. Mu betal lah guna-guna pun. Hakikat dia sama. Sama. Ada benda yang sama. Iaitu antaranya berjisim. Jadi tuan-tuan, kalau kata Tuhan ada tangan, anda kata Tuhan ada tangan, dia kata Tuhan ada tangan. Bila kata Tuhan ada tangan, dia kata tak, tangan Tuhan bukan macam kita. Tangan Tuhan bukan macam makhluk. Tangan-tangan lah. Jawab dia, tangan sendiri tu dah jisim dah. Tangan tu namanya ialah anggota yang berjisim. Tu tangan. Kalau tak ada jisim, tak nama tangan. Jadi tangan tu ialah anggota berjisim. Walaupun dia kata, tangan Tuhan dah sama macam kita. Tangan yang layak bagi Tuhan lah. Ataupun tangan yang tak sama dengan makhluk.
Tuan-tuan, dia kata je gitu 10 kali dia nafikan. Bila nama tangan tu ialah jising dah. Jadi jising tu makhluk dah. Tuhan ni khalik bukannya makhluk. Ingat, tak sama Tuhan dengan makhluk. Jadi tuan-tuan mati Allah sekalian, jadi boleh tak kata Tuhan ada tangan? Tak boleh. Okey, dah ayat Quran tu ada, tafwid lah. Wallahu alam, serah Tuhan lah maksud dia. Ataupun takwilkan dengan maksud lain, tangan tu dengan maksud kuasa Allah. Munasabahlah kuasa Allah Taala, memang Tuhan Maha Kuasa. Tuhan berkuasa di atas kemampuan mereka ataupun kekuasaan mereka. Contohnya, boleh terjemah gitu takwil. Tapi kalau nak kata Tuhan ada tangan tu jisim. Tuhan ni tidak berjising. Jising tu makhluk. Faham tuan-tuan? Jangan samakan Tuhan dengan makhluk, dibimbangi bukan tuduh dibimbangi takut jatuh pada syirik. Kerana apa? Menyamakan Tuhan dengan sesuatu. Sesuatu kat mana tu? Makhluk. Jising itu kan makhluk. Jadi waliyazubillah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, hati-hati. Kita nak jaga akidah kita ni tuan-tuan. Hak ni lah lesen kita nak masuk syurga. Akidah ni lesen permit kita nak masuk syurga tuan-tuan. Tiket ni lah. Tak ada tiket lain dah. Tiket ni je tuan-tuan. Baik setara mana pun, semayang ngaji macam mana pun, kalau tiket imam tak ada, tak boleh masuk syurga selama-lamanya, waliyazubillah. Tapi kalau jahat mana pun, tapi ada tiket imam ni, akan masuk syurga juga satu hari nanti insya-Allah. Betul tak tuan-tuan? Betul lah. Jadi tiket ni jaga molek. Baik muslimin dan rahmati Allah sekalian. Bayangkan tuan-tuan, kalaulah seorang tu dia berpegang bahawa Tuhan tu berjising, Tuhan tu ada tangan, Tuhan tu bersifat dengan tubuh yang besar dan sebagainya. Tuhan tu ada muka dan sebagainya. Contoh dia pegang gitu. Kalau akhir zaman Dajjal mari. Dajjal ada kata riwayat 60 hasta. Besar. Dan dalam riwayat tersebut boleh rujuk kitab Aqidatun Najim, kalau berjalan atas laut tu, kira air laut tu sampai kat buku lali je. Tak dapat letup. Tak naik betih pun. Besarnya dia. Ada riwayat sebut gitu. Dia ni boleh tunas segala hajat. Nak lapar, nak kenyang, nak pergi makanan, nak subuh, nak kemarau, nak hujang, dan nak buat sungai. Tak ada sungai, dia buat sungai. Okey, hak sungai ada je boleh keringkan air sungai. Allah Ta'ala izin dia dengan kuasa macam-macam. Jadi kalau Dajjal mari satu hari nanti, dia ngaku dia Tuhan. Agak-agak orang yang pegang akidah dia ni, Tuhan ni berjising, percaya tak bahawa Dajjal tu Tuhan Allah? Percaya tak? Bahaya, kemungkinan. Sebab Dajjal ni datang dengan jising yang besar. Sebab orang yang menjisingkan Tuhan ni, dia kata bahawa Tuhan ni, jising Tuhan ni besar. Dia ingat Tuhan ni macam tubuh badan manusia kok. Ada tangan, ada muka, ada kepala. Mari Dajjal dalam keadaan besar seperti mana yang dia pegang. Agak-agak bila Dajjal ngaku, akulah Allah, contohnya kata Dajjal. Agak-agak orang beriktikad dengan tajasing itu, percaya tak Dajjal tu Allah? Percaya. Kemungkinan percaya. Sebab suti hak dia pegang. Tetapi orang yang ada akidah bahawa Tuhan tu bukan makhluk, marilah Raja Rimau, pemuda Dajjal, ke anak dia, ke pak sepupu dia, ke janda dia, ke mari, contohnya, ngaku Tuhan. Kita kata Tuhan bukan makhluk. Mu tu jising, bukan makhluk. Mu ada tangan, Tuhan tak ada tangan. Mu ada muka macam makhluk, Tuhan bukan. Jadi, ngakulah guana-guana, paksalah kita untuk kata dia tu Tuhan, kita kata bukan Tuhan. Sebab akidah aku, bahawa Tuhan ini bukan makhluk. Contoh, kita bagi contoh kadang Dajjal macam mana, kita minta mati dulu Tambuh kita jumpa Dajjal, fitnah terbesar dalam sejarah. Tambuh kita jumpa Dajjal, waliyazubillah, biar mati dulu tuan-tuan. Biar ada dan nikah lagi pun. Nikah dak, nikah lain lah maknanya. Biar ada dan nikah lagi, biar mati dulu, tak apa. Fitnah besar sangat. Waliyazubillah. Tapi nak ceritanya tuan-tuan, kalau pegang bahawa Tuhan tu berjising, Tuhan tu besar, Tuhan tu tangan, Tuhan ni macam makhluk, mari Dajjal ngaku dia Tuhan, rasanya oleh-oleh ada ikut Dajjal. Waliyazubillah, minta Allah Ta'ala lindung kita semua.
Sebab tu kalau orang beriman, orang yang betul-betul solid iman dia, akidah dia pegang bahawa Tuhan tak sama dengan makhluk. Marilah kajah iman ngaku pun Tuhan gini sekian, tahu dah ni makhluk. Tengok ni muka gini ni, muka gini berjising bukan Tuhan. Mari sini tangan ke Tuhan. Tubuh besar, setakat tubuh besar, malaikat besar lagi. Bukan Tuhan. Jadi ngakulah siapa-siapa jadi Tuhan, kita tahu bahawa dia ni tidak bersifat dengan ketuhanan. Dia ni mempunyai sifat makhluk. Jadi kita hanya tahu bahawa Tuhan tu mesti dia hanya bersifat khalik, tak sama dengan makhluk. Insya-Allah tak akan ikut dajjal. Sebab tu kena jaga sungguh akidah akhir zaman ni. Mudah sangat berlagu. Mudah sangat tergelincir waliyazubillah. Nah, orang dia memang akhir zaman gitu. Tuan-tuan, akhir zaman dia gitu. Itu ujian gitulah, ujian dia gitu. Maka tuan-tuan mati Allah sekalian, bila ujian mendatang macam ni, memang dia kena persediaan. Okey? Takut memang takut dengan akhir zaman ni. Dia bawa kita dah ujian macam-macam. Tapi dah kalah sekadar tahu bahawa akhir zaman akan datang, dunia dalam keadaan sekian-sekian dan sebagainya, buat dah tahu gitu. Ataupun buat tahu tapi tak ada tindakan. Tindakan dia ilmu lah. Tindakan dia belajar lah. Tindakan dia kemah akidah lah. Tu tindakan dia. Kalau mari sungguh dajjal kan, kawan-kawan kita tahu bahawa Tuhan tu bukan makhluk. Mari dajjal depan mata pun tahu bahawa tu dajjal, tu bukan Tuhan. Apa dah? Sebab apa? Siapa yang ikut dajjal confirm sesat, waliyazubillah. Siapa yang tak ikut dajjal, tu yang selamat, tu yang beriman yang sebenar, tuan-tuan. Tu fitnah paling besar tu. Jadi tu baru cerita dajjal. Dah mari anak kita kata dajjal lambat lagi. Tak tahu bila, dah mati dulu. Dah anak dajjal ada, cucu dia, adik-beradik dia, mak pak dia, mungkinlah kawan-kawan dia, spesial perangai dajjal, ada macam-macam orang. Ngaku Tuhan lah, ngaku ni lah. Tengok. Kalaulah dia ni bersifat dengan makhluk, maka dia bukan Tuhan. Gitu je. Mudah. Simple. Baik, muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Jadi cukup apa bincangan kita pada malam ni. Tak boleh parut sangat. Modal kita cukup-cukup je. Ada cerita lagi tapi semula lah, insya-Allah. Tak boleh guna parut sangat. Beri sikit-sikit je. Supaya yang penting dapat manfaat kepada semua, insya-Allah. Dah masuk dah waktu, jadi cukup sekat tu kita tangguh perbincangan kita. Minta maaf salah silap dan sebagainya. Wallahu taala a'la wa alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar.